Ingatkan dulu. Saya demit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekali lagi kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang membantu kita untuk sekali lagi berjumpa di pagi ini agar kita dapat menambahkan lagi usaha untuk pertamanya mengenal kalimah-kalimah dan menguasai kalimah-kalimah Quran sehinggalah kita boleh menterjemahkan ayat Quran dan menghayati ayat-ayat Quran, isi kandungan ayat Quran dalam kehidupan kita ya. Saya terus kongsikan template QHS vocabulary untuk tuan-tuan dan puan-puan gunakan. Tapi dengan syarat kena ada komputer lah ya. Kalau tak ada komputer, nanti susah sikit lah. Kena ada laptop ya. Kena buat pelaburan sikit lah ya. Untuk membeli komputer kalau tak ada ya. Kalau tak ada komputer susah sikit ya. Sebab ini sekarang ni zaman digital ya. Jadi kita kena gunakan, kena belajar dan gunakan kemahiran teknologi ya dalam kita mempelajari Al-Quran ya. Okey, saya terus kongsikan template. Semalam pun saya telah pun berkongsi dengan tuan-tuan. Okey ya, helaian pertama. Okey, hari ini saya sudah masukkan helaian kalau ada kalimah-kalimah lain yang tidak dikaitkan dengan wazan ya. Semalam Hajah Nohayati ada bantu sikit dalam memberi idea macam mana kita nak buat rekod kalimah-kalimah yang tidak dikaitkan dengan wazan ya. Yang lain tu semalam, kalau yang kita daripada main template ni, ini semuanya yang dikaitkan dengan wazan ya, dengan wazan. Sebab ada wazan ni, wazan 1 hingga wazan ke-10 ya. Dan semua yang dalam ni yang tuan-tuan saya dah bagikan tunjuk sampel ni ya, adalah dikaitkan dengan wazan ya, daripada alif. Mana dia alif dia? Okey, yang ni huruf alif semua ni, ini bersangkut paut dengan wazan ya. So nombor-nombor yang kita capture di sini, ini jumlah dia, ini kalimah yang kita sudah kenali itu, semua tu bersangkut paut dengan wazan ya. Tapi ada juga kalimah yang tidak dikaitkan dengan wazan. Jadi kita bantu dia dalam, saya buat helaian baru ni, ada kalimah ya. Ada kalimat tu, maknanya sebagai contohnya banyak kalimah-kalimah pada harfun. So tuan-tuan akan lihat ni, format ni pertamanya kalimah tu saya letak belah kiri sekali sebab dia Jawi ya. The word English dia, Arab dia kalimat lah. Ya, contohnya wow ya. So wow di dalam Al-Quran, ya, tuan-tuan akan lihat wow ni digunakan frekuensi of use ya. Digunakan sebanyak berapa kali? 9,572 kali ya. Maknanya kalau tuan-tuan dan puan-puan mahir semua wow ni di dalam Al-Quran tu, bermakna tuan-tuan dah mahir 9,572 kalimah. Ya, banyak tau. Ya. Contoh kedua ialah la. Ya, la yang kita tahu la apa dia? Di sini saya letakkan jenis dia, type, subtype ni ialah pecahan dia ya. Type dia ialah macam wow tadi, apa jenis dia? Harfun.
Ya, harfun. Lepas tu di manakah kedudukan waw tu? Waw dia banyak, dia ada 10,000 ya. Jadi kita ambil contoh saja di manakah kedudukan dia, contoh dalam ayat mana? Ialah di bahagian kolom ni lah, sample location. Sebagai contoh, yang ni waw ialah di ayat yang kelima surah Al-Fatihah. Kedudukan dia ialah kalimah yang ketiga. Iyyaka na'budu wa iyya. Dalam wa iyya tu ada waw ya. Ini dia surah 1 ayat kelima kalimah ketiga. Ya. Yang ni ya, cuba fahamkan template ni ya. Kemudian makna tu macam-macam lah ya. Yang biasanya mana kita letakkan apa? And lah, ini bahasa Inggeris ya. And biasanya N lah ya. Nanti kalau ada makna lain kita tambah lagi makna lain. Dan saya juga letakkan remark kat sini ya. Remark ni maknanya kalau ada apa-apa catatan, mungkin saya boleh tambah dengan remark ataupun description ya. Kalau kita nak menerangkan dia, description. Boleh letakkan bahagian kolom yang ni ya. Jadi sekali lagi contoh yang pertama ialah kalimah waw. Sebab waw tu satu kalimah ya, kalimah harfun. Ya. Digunakan di dalam Al-Quran sebanyak 9,572 kali. Jenis dia ialah harfun. Harfun apa? Harfun subtype ni sebab dia waw ni banyak harfun, jenis harfun ya. Dia boleh jadi altifah, dia boleh jadi istinafiah, boleh jadi waw haliyah, waw sababiah dan sebagainya. Jadi fungsi waw ni banyak ya. So saya letak kat sini various. Dia bukan satu saja ya, subtype dia. Jadi dia harfun, mungkin jadi harfun atifah, boleh jadi harfun istinaf, bergantung kepada konteks ayat ya. Okey, contoh lokasi dia dalam surah Al-Fatihah ayat kelima, kalimah ketiga. Makna dia ialah meaning and dan sedikit catatan tentang dia ialah various function of waw ya. Okey, contoh kedua, okey, dan 100 ni apa dia? 100 ni ialah kalau tuan-tuan dah mengenal daripada 10,000 ni, sudah mengenal 100, masuk ke dalam bahagian learn ya. Maknanya kita sudah tahu dia, dan learn tu maksudnya dah kenal dan memahaminya betul-betul ya. Jadi tu kolom H. So maknanya daripada 10,000 tu tahu 100, letakkan 100. 100 ni yang akan kita capture di hadapan nanti ya, di muka hadapan ni. Tuan-tuan tengok yang kita akan capture apa? Jumlah ni ya. Sebagai contoh, kalimah kedua la. Tuan-tuan dah tahu berapa? 200 daripada 1,429 ya. Dalam Al-Quran digunakan sebanyak 1,429. Nanti saya tunjukkan sekarang macam mana nak dapat yang ni ya. Nanti tuan-tuan bila masukkan kalimah lain nanti kena masukkan frekuensi of use ya. So saya tunjukkan sekarang waw dengan la tadi, iaitu di dalam Al-Fatihah. Oh, tak ada orang bantu apa ya? Nak masukkan dia. Maaf tuan, boleh tanya? Apa dia? Bagi waw ni ada special ni tempat yang waw 2 kali macam dalam surah Al-Wadduha wa wajada qadha waw. Dia Waw yang pertama tu saja. Waw kedua tu dalam kalimah kata kerja dah tu. Oh, kata kerja. Ya. Waw yang pertama tu ialah waw ya. Okey, saya tunjukkan waw dalam Al-Fatihah dulu ya, iaitu lihat di sini. Tengok, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tuan-tuan tekan di sini wa iyyaka ni, so dia akan paparkan yang ni ya. Wa iya. Jadi tengok sini ada waw yang merah ni.
yang ni satu kalimah, iyaka, waw satu kalimah ya. Jadi tuan-tuan tekan di sini waw ya. Okey, tengok di atas tu. Ni dia tulis ya. Was found 9572. Ni jumlah frekuensi waw digunakan ya di dalam Al-Quran. Waw. Kalau wa dia berbaris dia jadi kalimah. Kalau waw dia huruf ya. Ini waw yang berbaris. Oh, waw berbaris. Bukannya waw mat bukannya kalimah ya. Oh, bukan kalimah. Waw kita sekarang ni kalimah word. Kita nak mengenal perkataan ya. Waw mat bukannya macam ni, waw ni bukannya kalimat. Dia Ni adalah waw konsonan kan, doktor? Waw konsonan lah. Okey. Dia bunyi, ada bunyi. Waw konsonan yang apa ya? Yang kalimah. Bukannya waw konsonan yang bukan kalimah, ada juga. Katakanlah apa waw konsonan kat sini, contohnya apa? Ni bukan, mana dia? Ini bukan. Katakanlah walau mana ya. Walau mana waw tu waw bukannya kalimah. Dia konsonan ya. Konsonan. Tapi dia bukannya kalimah. Walau tu maknanya walau bagaimanapun kan. Jadi waw tu dua-dua tu konsonan tapi dia bukannya kalimah. Kalimah dia mesti asing. Dia yang ni satu kalimah, yang ni satu kalimah. Saya tertinggal itu. Jadi waw jadi kantor dia waw yang kata kerja tu yang nombor 2 tu. Yang kata kerja nombor 2 tu, itu waw konsonan tapi dia bukan waw kalimah. Yang tu dia tak masuk dalam ni. Kata kerja ya? Wajada maknanya apa? Dia dapati kan ya. Jadi waw yang pertama tu ya jadi atifah. Yang pertama tu atifah. Yang pertama tu yang kira kita dalam 9,000 lebih ni, dekat 10,000 ni. 9,500. Jadi ayat ni akan tunjukkan ya, kalau waw tu waw apa? Waw kalimah, dia akan tandakan, dia nampak dah. Dia highlight kan. Ini satu kalimah, memang satu kalimah. Jadi waw ni akan masuk dalam 10,000 ni. Jadi mana kalau tuan-tuan mengenal setiap waw ni ya, macam mana nak kenal? Ikutlah dia dah bagi senarai tu ya. Ini yang pertama sekali di ayat kelima surah Fatihah, wa iyyaka. Ini dia. Kalau kenal, mana satu dah kenal. Ya, pakai senarai ni pun boleh. Yang kedua dalam ayat ketujuh wa juga, wala. Ya, wala. Jadi waw ni dah dua kenal. Ya. Lepas tu dalam Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat ketiga ada berapa waw tu? Ada waw sini, ada waw sini. Dua-dua ni waw atifah. Ya, dah 4 kenal. Itu yang maksudkannya kita mengenal tadilah. Okey, banyak. Semua dia dah tandakan bagi kita ya. Okey. Risha watun ya. Risha watun. Yang ni bukannya waw apa ya? Bukannya waw kalimah ni. Risha watun. Dia waw konsonan sahaja tapi bukan waw kalimah. Yang ni lah dia maknanya dia adalah satu kalimah. Okey. Lepas tu tunjukkan la pula di mana. Sini pun ada contoh la ni ya. Tekan di sini la. Ya. Dia ada waw, ada la. Ni waw kalimah untuk waw, ini kalimah untuk la. Bermakna ini adalah dua kalimah. Ya, dua kalimah. Macam mana kita tahu dua kalimah? Tengok dia ada dua bahagian ni. Dia penerangan tu ada satu dia kata coordinating conjunction untuk waw. Lepas tu la ni ialah negative particle. Makna dia dan tidak. And not. Ya, bahasa Inggeris dia. Jadi tuan-tuan tekan dekat la ni ya. Tekan la ni, dia akan tunjukkan sekarang ni la digunakan dalam Al-Quran sebanyak berapa?
1429 kali ya. Sekarang dia highlight la pula. Untuk kita. Inilah di mana la digunakan di dalam Al-Quran ya. Ada yang bersendiri macam ni, dia bersendiri. Ada yang bergabung macam dalam fala tadi. Ni dia bergabung dengan fa lah. Dan dia masih lagi kalimah la ya. Dan la kita akan dapat, kita sudah mengenal sekarang la ni terbagi kepada dua ya. La tashtaru, ini la apa? La nahi. Ya, li nahi, ni la takunu pun la nahi. Ya, so ada la nahi, adalah nafi ya. So ni pun la nahi, ya ni la nafi ya. So dalam catatan tu kita letakkan ya. La, okey, ada dua ya. Harfun, jenis dia harfun, sub jenis dia ialah nafi dan nahi. Ya, so ada la nafi, ada la nahi. So berapa banyak kali digunakan Quran? 1429. Kalau tuan-tuan dah kenal 200 daripada 1000 ni, letakkan 200. Ya, ni contoh lokasi dia. Makna dia no, not kalau dia negatif, nafi. Kalau nahi, do not. Maknanya melarang. Ya, jangan. Bergantung kepada ayat ya, dan kegunaannya di dalam ayat itu. Kita catatan, kita buat apa ni? Kita kata dia la nafi, negate following kalimah without affecting the i'rab. Dia tidak mengubah i'rab dia kalau dia la nafi. However, la nahi, kalau dia la melarang, bring effect prohibition. And change the i'rab. Ya, dia akan menukar i'rab. Ini sepatutnya ayat kecil tukarkan. Of the following kalimah to majzum. Ya, so la nahi ini digunakan untuk fi'il mudhari' yang majzum. Ya. Ini catatan secara ringkas untuk membantu kita. Sebenarnya kita sudah belajar dalam kelas lah ya. Ini cuma nak mengingat kembali lah. So itu bagi la ya. Maknanya sekarang tuan-tuan dah kenal berapa? 200. Ada satu lagi. Dalam huruf hijaiyah, la ni dia jatuh yang ke-30 kalau yang saya tengok lah. Jadi dia dalam huruf hijaiyah dia 229. La ni jatuh yang menjadi 30. Betul. Dalam huruf hijaiyah tak ada la ya. Tapi dia setengah nota tu dia buat je jadi huruf hijaiyah yang ke-30. Jadi saya tak faham. Tak ada. Dalam huruf hijaiyah tak ada la. Dia ada lam saja. La tak ada. Oh, la tak ada. Ustaz, satu soalan. Kalau nama tempat macam Masjidil Haram, nama-nama Nabi tu macam mana pula? Masuk dalam sambunglah bawah. Kita sambung ya. Sambung je. Saya ambil contoh je ni ya. Belum semua lagi. Ini huda contoh kan ya. Huda ni dia tidak terkait dengan wazan ya. Dia mabni. Catatan pada ini contoh ya. Nanti tuan buat sendirilah ya. Al-lazina kan. Alright. Al-lazina isim mausul digunakan dalam Quran sebanyak 999 kali. Ini isim mausul. Ini contoh lokasi mana dia those lah ya. Orang-orang yang use for jamak item. Kalau yang tak ada non tu al-lazi boleh masukkan dalam ni nanti untuk mufrad dan sebagainya. Catatannya tuan-tuan boleh buat sendirilah ya. Okey, ma'a sebagai contoh, ambil B lah ya, B. Yang pertama dalam Fatihah tu bismillah tu B digunakan dalam Al-Quran sebanyak 2539. Kalau tuan-tuan mengenal semua B dalam Quran tu maknanya dah kenal 2539 ya. Tetapi contoh sekarang bulan 1 dah kenal 250, masukkan 250. Dia adalah harfun jar. Nanti letakkan lokasi mana ya.
Mana dalam bahasa Inggeris with, Melayu dia denganlah. Kita letak catatan sini, always followed by genitive ismun. Genitive itu ialah majrur lah. Kata nama yang majrur. Ya. Ini contoh saja ya untuk panduan pada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh olahkan sendiri ya untuk menyesuaikan dengan sebab ini tuan-tuan punya template ya, vocabulary sendiri. So yang lainan tu nanti masuk dalam ni lah. Campur, sambung ni ya. Dan saya telah masukkan formula di atas ni untuk mengira ya. Apa saja jumlah yang dimasukkan tu dah ada formula di situ. Tuan-tuan tengok mana formula dia. Terlindung ke? Di atas ni tengok ya. G2, sum G2 sehingga G153. Maknanya kalau tuan-tuan masukkan sel ni sampai 153 bawah ni ya, dia akan capture lagi lah 153 ya. Jadi ni sebenarnya panjang lagi boleh bawa bawah ni ya. Kalau nak warna ni tarik pun senang je, tarik je ke bawah. Dua ni nak tarik sekali pun tak apa. Tarik je ke bawah. Kalau nak tahu warna lah ya. Kalau tak nak warna pun tak apa. Ini saya buat sampel saja ya. Jadi 153 mana? Tengok di tepi ni ya. 153. Tu. Sampai ke sinilah. 153 yang ni ya. Sel ni. Ni dia 153 sampai situlah. So mana kalau kalimah tu nombor tu masuk sampai sini, dia akan formula ni akan capture lagi ya. Tetapi kalau lebih pada tu kena tukar formula ni, tambah lagi ya. Formula ni nak taruh sampai 1000 pun tak apa, tak ada masalah. Ya 1000 contohnya kan. Dia akan capture sampai 1000 nantilah. Ya. Line ke 1000. Sini pun samalah. Yang tuan-tuan belajar tu pun kalau nak letak 1000 pun tak apa ya. 2000 pun tak apa. Ya. So selagi masuk dalam formula tu dia akan capture lah. Kalau tidak kena ubahkan formula tu saja. Okey. Jadi sebagai contoh yang ada sekarang ni jumlah frekuensi dia ialah 20,213. Tapi tuan-tuan kenal berapa? 1222 ya. So 1222 ni automatically dah masuk dalam summary sheet dah. Layan sheet ni dah masuk. Nampak 1222 itu dah masuk. Jadi maknanya ada jumlah yang tuan-tuan belajar daripada yang ini, yang total learn ni, yang atas ni yang terikat dengan wazan. Ya, word those are tied to wazan 126. Lepas tu word those are not tied to wazan 1222 dalam helaian tadi ya, yang ni 1222 ni. Jadi bila dicampurkan jumlah dia, yang ni campur ni menjadi 1338. Ya, maknanya tuan-tuan dah kenal 1338 kalimah number of actual kalimat learn ya. Kalimat tu word lah ya, bahasa Arab dia kalimat. Lepas tu nak tahu percentage dah dikirakan di sini ya. Percentage of actual kalimat learn maknanya dua-dua grup nah. Satu dengan wazan, dua tanpa wazan. Over the total Quranic word of 77,437. Ya, saya letakkan formula ni sekali. Ya, macam mana boleh dapat? Sekarang ni 2% lah. Bermakna kalau kita dah kenal kalimah 1338 kalimah, maknanya percentage kita ialah 2%. Ya, 2% daripada 77,437. Jadi tuan-tuan boleh monitor lah ya. Maknanya kalau nak tambah, maknanya yang ni kena tambah lah ni nanti. Lagi banyak ni sampel saja ya. 54 daripada huruf hijah Ain, 11 daripada huruf hijah Jin, 13 daripada huruf hijah B, Ba, dan 48 daripada huruf hijaiyah Alif, yang mana yang ni semuanya dia terikat dengan not type pula, yang ni type ya. Silap. Betul kan?
Yang ni tight tu wazan. Yang satu tadi yang tak tight. Okay, yang ni tight tu wazan. Yang tak tight tu wazan yang ni tadi. Yang sheet helai yang kedua ni. Yang ni. Okey. Summary sudah format dah siap. So tuan-tuan boleh guna pakai. Kalau nak ubah mengikut kesesuaian pun boleh, tak ada masalah. Ada soalan tu. Ada Ha. lam alif ni. Lam ada satu yang juga lam alif. Lam dia yang bongkok. Ni yang simpul kan. Adakah kedudukannya serupa? Yang mana? Yang dua baris yang bongkok. Yang ni dia simpul kan. Adakah Yang ni serupa? dengan ni sama je. Oh, sama. Sama. Ini dia guna sebab dia bersambung dengan fa ni ya. So bila dia bersambung dia akan tulis macam ni lah. Kalau dia bersendiri, dia tak bersambung, dia akan ditulis macam ni lah. Mana serupa lah. Lam alif je lah. Lam alif juga. Ya. So dia pun tandakan ya, mana la tu, mana bila tuan-tuan baca, contohnya ni, wala khaufun alaihim, wala hum yahzanun, dah kenal la ni masuklah dalam jumlah yang kenal tu. Oh ya. Okey. Allazina sebagai contoh, dalam Al-Quran dah sudah tadi ya. Inna sebanyak 1513, katalah tuan-tuan dah kenal 150, letaklah, kalau baru tu mungkin 10, 15 lah katakan. Ya, tukar saja 15. So dia akan capture lah. Ya, kat sini automatically dia akan capture apa yang kita letak dalam kolom di sini lah. Okey, ma'a sebagai contoh dia jenis apa? Isim ataupun ismun zorof makan. Ya, maknanya berserta. Bahasa Inggeris dia along with, dan catatan dia normally used as mudhaf. Ya, sebagai catatannya ringkas ya. Apa yang tuan-tuan perlu tambahkan catatan untuk membantu kefahaman, boleh tambah sendiri ya. Okey. Okey, itu kalimah yang tidak di atas ni tulis ya. Quranic kalimat iaitu word not tied to wazan. I have learned to date. Sehingga hari inilah ya. To date itu maknanya yang saya telah kenali dan kuasai dia sehingga hari ini ya. To date. So tiap-tiap hari boleh buat updating lah. Okey, glossary pun ada di sini. Ini glossary pun nanti tuan-tuan masukkan sendirilah ya, maklumat-maklumat tu, dan apa-apa lagi perkataan yang perlu dimasukkan dalam glossary ini boleh masuk ya. Ini dia belum freeze. Kalau tuan-tuan nak buat freezing, nanti saya tunjukkan ya. Freezing mana apa? Tengok kalau saya scroll ni, dia punya heading atas tu hilang kan ya. Kita boleh freeze kan sheet ni. Kalau saya tolak ke kiri, nampak bahagian kiri ni pun hilang juga. So kita nak freeze-kan dia supaya kalau kita tolak ke kiri, dia yang ni masih nampak kolom ni. Kalau scroll ke bawah, header dia pun nampak. So macam mana nak buat freeze ya? Tuan-tuan pergi, yang ni header. Lepas tu yang ni belah kiri kita nak freeze-kan juga. So ambil sel yang ni ya. Di antara header ni, row yang kita nak dia freeze dengan kolom yang nak freeze kan ni, ambil letakkan cursor di sel ini iaitu C3 ya. C3, lepas tu pergi ke menu pergi view ya. Ini ada view, tuan-tuan ambil view. Lepas tu dalam view ada freeze pin. Ni kita nak freeze-kan pin ya. Saya tunjukkan sebelum freeze apa yang berlaku. Hilang. Header tak nampak ya. Dan kalau saya scroll ke kanan ataupun ke kiri, yang belah kiri ni pun hilang. Jadi kita tak dapat lihat ya, item-item yang kita nak fahami tu hilang. So kita freeze-kan dia. Ambil sini, ambil view, lepas tu di sini freeze pin. Ya, tengok freeze pin ni dia akan keluar sini ya.
kita ambil arrow ni, tekan drop down arrow ni, pilih yang atas sekali, iaitu freeze pane, keep row and column visible while the rest of the worksheet scroll. So ambil yang ni ya, so tekan sini. So sekarang ni bila saya tekan tu helaian ni dah frozen. Ya, tengok ya. Bila walaupun saya scroll ke bawah kan, nak tengok bahagian bawah, header ni masih boleh nampak lagi. Begitu juga kalau saya move ke kanan, ya, belah kiri tu masih dia tak bergerak. Jadi saya tahu apa yang nak dilihat, ya, yang mungkin kita nak tengok bahagian wazan kelima ke, nak tengok apa dia maklum, ya. Jadi dia senarai item ni tidak bergerak, ya. So ke kiri dia tidak bergerak, ya, dia frozen, dan kalau ke bawah header tu kita nampak dia. Ya, itu dinamakan freezing, ya. Kita boleh freeze-kan header dengan item belah kiri tu. Okey, so yang lain main template ada di situ, blend template pun ada, dan yang lain tu semua huruf hijaiyah punya helaian alif sehingga ya, ya, semua ada kat situ, ya. Semua tuan-tuan dah boleh gunakan, dah masukkan sekali formula untuk mengira dia, ya. Tuan-tuan masuk dalam ni, kira ini bahagian jumlah kenal, yang ni jumlah sasaran, ya. Yang betul-betul kenal tu masuk dalam ni. So dia akan calculate terus. Bila dia calculate sini, yang ni pun ada, yang ni ada, so semua tu dia akan masukkan ke dalam depan tadi, ya, iaitu bahagian ni. Yang hitam ni. Learn word dia masuk sini lah. Yang merah tu ialah bahagian yang kanan ni. Bila yang ni masuk, dia yang ni ada jumlah, yang ni ada jumlah, ini ada jumlah, so dia akan campurkan sekali jumlah tu, dia akan masukkan ke dalam bahagian atas ni. Jadi tuan-tuan boleh monitor lah. Sepatutnya kita kenal 366, tetapi sekarang kita hanya kenal 54, ya, untuk kalimah yang terikat dengan wazan. Dalam kumpulan jim pula, sepatutnya kita mengenal 347, tapi sekarang baru kita kenal 11. Ya, so mana datang 11 tu? Daripada jim, kita pergi ke jim punya helaian sini, sinilah datangnya 11. Iaitu daripada huruf ja'ala, yang ni, kalimah ja'ala 10, lepas tu majalis ada 1, 10 campur 1, yang ni 1 ni 10, jadilah 11. Okey, ada apa soalan? Okey, so lepas ni saya akan suruh saudara Muzi kita hantar file ni, ya, sama ada link ataupun file sendiri ke dalam kumpulan-kumpulan ni, ya. Tuan-tuan boleh lihat hari ini. Kalau ada tambahan ataupun pembaikan, boleh beritahu, ya. Kita target maknanya minggu depan dah boleh gunalah, ya. Kalau rasa yang ini perlu dibaiki dan kita perbaiki lagi, ataupun tuan-tuan boleh perbaiki sendiri, ya. Ini mana secara format dah boleh diguna pakai. Okey, sadaqallahul azim. InsyaAllah kita sampai di sini saja hari ini. Besok dah tak ada, kita tak bincang pada template ni lagi. Maknanya hari ini kita dah edarkan, ya. Dan tuan-tuan dah boleh guna pakai, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih.